Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam OBTV. Macam biasa, OBTV akan menyajikan kisah-kisah yang menarik berlaku sepanjang minggu ini. Tak kisahlah di Facebook, Twitter dan juga Instagram dan juga TikTok. Dan macam biasa juga, kita akan berkongsi dua kisah yang viral. Story yang pertama apa dia, Ira? Story pertama mengenai trend seram yang menerima kecaman orang ramai. Story kedua tu apa tu, Ash? Dan story yang kedua mengenai individu ni, dia pergi ke set penggambaran filem dan terjumpa entiti yang menyeramkan. Betul ke tak tu? Kalau korang nak tahu, jom kita layan OBTV. Jom. Okey guys, untuk story OBTV yang pertama, aplikasi TikTok sekarang ni memang menjadi platform untuk orang ramai melihat video lawak atau kelakar kan. Kat TikTok ni macam-macam lah video yang kita boleh tengok. Kalau nak tengok yang pasal information dan juga ilmiah, boleh je, ada je dalam tu. Tapi sekarang ni, apa yang tengah trending, Ira? Antara yang trending sekarang ni adalah video audio makhluk halus tu. Awak tahu tak? Macam pernah nampak yang colour biru tu ke? Yang colour biru tu kan? tu. Oh ya, saya pernah tengok. Untuk pengetahuan anda di rumah, video itu merupakan trend untuk menakutkan anak kecil dengan meninggalkan mereka di dalam bilik yang dipasang audio seperti makhluk halus mengilai. Pelakon dan penyanyi Bella Astila antara yang terjebak dengan trend tu. Menerusi rakaman video di akaun TikTok, Bella dilihat berlari meninggalkan dua anaknya iaitu Aiden Adrian dan Ara Adriana di sebuah bilik. Lepas tu apa yang terjadi, Ash? Selepas tu, Aiden yang terkejut selepas mendengar suara makhluk halus lantas berlari menuju ke pintu bilik. Dia nak cuba buka pintu tetapi tidak berjaya lah kan. Manakala Ara seakan tidak mengerti dengan situasi itu. Dia macam, apa yang terjadi ni? Kenapa abang dia cuba nak buka pintu tapi tidak berjaya kan? Bagaimanapun, tindakan Bella mengundang teguran daripada warganet dan rata-rata menasihatkan untuk tidak buat sedemikian kerana membuatkan anak kecil trauma serta akan memberi kesan jangka panjang. Takut dia trauma sampai dah besar nanti. Itulah tu. Dalam pada itu, trend ini juga menarik perhatian Public Health Malaysia (PHM) untuk bersuara mengenai isu inilah kan. PHM menyifatkan sebagai sampah dan ia ternyata tidak berbaloi dengan parut emosi yang ditinggalkan. Ialah sebab budak dia macam mungkin akan terngiang-ngiang pada waktu tidur ke apa kan. So macam benda itu mungkin tak elok untuk emosi mereka. Betul tu. Itulah, mula-mula kita tengok video tu memanglah rasa lawak, tapi lama-lama tengok budak macam ada yang menangis sebab terkunci semua tu, lama-lama rasa kesian pula kan. Itulah, walaupun bukan real tapi mungkin lepas ni ibu bapa atau pengguna social media boleh tukar trend pula ke? Okey guys, untuk berita yang seterusnya, jika sebelum ini kami pernah berkongsi di mana Pangsapuri atau lokasi penggambaran di Indonesia jadi viral. Baru-baru ni dekat media sosial di mana ada seorang individu ni dikatakan nampak sesuatu yang aneh. Faham? Perkara itu berlaku ketika dia berkunjung ke lokasi penggambaran filem Pengabdi Setan yang nombor 2 tu. Yang terletak di Sumber Arta, Bekasi, Indonesia. Menerusi rakaman video berdurasi 1 minit itu, lelaki tersebut dilihat menyeru entiti berkenaan. Dia menyeru pula. Itulah tu cari penyakit. Itulah tu, sekiranya mereka benar-benar wujud di kawasan perumahan lama itu. Tetapi siapa sangka suruhan tersebut ternyata berhasil. Akhirnya entiti itu dikatakan keluarlah, nampaklah kat dalam visual tu kan. Apabila lelaki itu berjaya merakam sosok tubuh entiti berkenaan di tingkat atas bangunan terbengkalai itu. Terkejut sebaik saja nampak entiti tersebut, lelaki itu terus membaca ayat kursi. Entiti berkenaan kelihatan hilang sekelip mata sejurus lelaki tersebut membaca ayat kursi berkenaan. Ketika rakaman dilakukan, lelaki tersebut turut memberitahu yang dia terhidu bau busuk waktu tu. Yelah, dah nampak benda tu, lepas tu bau pula. Seram. Kalau saya tak nak lah. Itulah, tidak berakhir di situ, Ira. Lelaki tersebut kelihatan memberanikan diri untuk naik ke tingkat atas. Sejurus naik ke tingkat atas, entiti tersebut seakan mengganggu dan cuba bermain bersamanya. Tapi Kak Ira, ada segelintir netizen tidak mempercayai rakaman video tersebut yang disifatkan sebagai fake ataupun menipu, dan mungkin juga telah dirancang. Maklumlah sekarang ni semuanya sebab konten kan, diorang sanggup buat apa saja. Tapi awak rasa macam ni, Ira? Betul ke tak? Saya tak pasti, tapi yang saya tahu kalau saya jumpa bangunan-bangunan macam tu, memang saya tak akan pergi. Saya lari dulu. Lalu je? Lalu je, lepas tu lari. Jangan cari penyakit tau. Okey guys, berita pertama OBTV untuk minggu ni, macam kita tahulah kan, majlis perkahwinan ni merupakan momen yang paling indah. Bukan saja untuk pengantin, malah untuk keluarga rapat dan rakan-rakan yang terdekat. Tapi kan, lain pula yang terjadi kepada pasangan pengantin ni. Ash, cuba cerita sikit. Okey, macam ni, nak dijadikan cerita pengantin perempuan di sebuah majlis perkahwinan di wilayah Fujian, China tidak dapat menahan malu apabila suaminya mendedahkan kisah curangnya pada hari bahagia mereka. Berdasarkan sebuah rakaman berjudul Pengantin yang Curang,
curang. Pasangan pengantin itu dijemput untuk naik ke atas pentas untuk memberi ucapan pada tetamu. Tapi pengantin lelaki ni dibuat lain pula. Iaitu memasang klip video yang dipancarkan daripada projektor pada skrin di Dewan Terbabit. Namun ketika sedang fokus ke atas skrin LED besar, alangkah terkejutnya apabila melihat video pengantin perempuan bersama abang iparnya sendiri diranjang. Serta bukti tangkap layar mesej antara mereka. Terkejut tak? Saya terkejut. Kalau awak dekat tetamu tu mesti apa yang jadi ni kan? Ya, dia macam story hot, rakam. Tak dia lah. Itulah tu. Okey, teruskan Ira. Okey, lega kisah kecurangannya sudah terbongkar. Laki berkenaan menjerit kepada isterinya sambil melemparkan jambangan bunga ke arah wanita terbabit dengan mengatakan, "Jangan kau fikir yang aku tak tahu tentang ni." Maknanya sebenarnya laki tu dah tahu lama, cuma dia tunggu masa je. Perdebatan antara netizen tercetus. Malah ada juga di antara mereka yang memuji tindakan pengantin lelaki kerana membalas dendam dengan cara yang begitu dramatik sekali. Memang tak sangka betul lah kan. Tapi kalau Ash lah kan berada dekat tempat lelaki tu, adakah Ash akan buat seperti itu? Tapi bukan isu yang sama lah. Isu yang sama isu yang lain ke? Isu yang lain. Saya rasa saya harap nanti perkahwinan saya berjalan dengan lancar lah, dengan tak ada benda-benda macam ni kan. InsyaAllah InsyaAllah. Okey guys, berita OBTV yang seterusnya. Kalau kita dijemput untuk satu majlis, lagi-lagi majlis perkahwinan, kebiasaannya memang kita akan hadir so that kita respect dan kita rasa honoured apabila kita telah dijemput untuk pergi ke majlis perkahwinan mereka, majlis istimewa mereka lah. Tapi kan bercerita mengenai topik ni yang tak datang majlis, ada satu perkara yang berlaku kepada seorang wanita dekat China. Hanya seorang saja yang datang daripada 70 rakan kerja menghadiri majlis perkahwinan dia. Bayangkan seorang daripada 70 tu. Wanita yang identitinya tidak dinyatakan itu meluahkan rasa kecewa di media sosial kerana dimalukan oleh rakan sekerja pada waktu majlis perkahwinannya itulah. Malah dia dikatakan sudah bekerja di syarikat tersebut hampir 5 tahun. Dalam pada itu, wanita berkenaan juga pernah menghadiri majlis perkahwinan 1/3 daripada 70 rakan kerjanya. Namun apabila tiba gilirannya untuk berkahwin, dia yakin bahawa mereka akan datang bagi memeriahkan majlisnya. Tapi sebenarnya lain pula yang terjadi. Malah dia telah mengkhususkan 6 meja untuk rakan kerjanya, namun hanya seorang saja hadir. So dia dah asingkan 6 meja khas, tapi seorang je kan. Nampaklah bazi kat situ kan. Dan difahamkan rakan yang hadir itu sebenarnya adalah seorang pekerja junior yang berada di bawah seliaannya. Mungkin dia hadir ke majlis tersebut kerana rasa bertanggungjawab untuk menghadiri majlis ketuanya itu. Dia membuat keputusan untuk meletakkan jawatan. Sampai macam tu sekali tau. Sebab tak mahu menerus bekerja dengan orang yang telah memalukannya pada hari perkahwinannya sendiri. Orang sepatut ke dia berhenti kerja? Saya tak tahulah, bukan sebab saya bukan dia lah kan. Tetapi mungkin pada waktu dia mengambil keputusan untuk berhenti tu, dia rasa memang down sangat, memang rasa sedih sangat. Kenapa dalam 70 orang tu seorang je hadir, bukannya seorang yang tak hadir, seorang yang hadir. Dia kecewa sangat-sangat lah tu kan. Itulah mungkin. Okay guys, so untuk berita pertama OBTV kita kali ni, kita nak ceritakan pasal ada satu kes ni lah. Tak lama dulu mungkin Dan pernah dengar lah tular benda ni pasal pelakon terkenal Eddie Ashraf yang melamar Amelia Henderson depan orang ramai. Ingat tak kita pasal tu? Mestilah tahu. Jadi masa tu ramai orang ingatkan diorang ni ada apa-apa hubungan kan. Tapi apa cerita agaknya sekarang ni? Saya pun tak sure sangat update yang terbaru Nasha. Tapi dengar cerita mereka sekarang ni hanya berkawan biasa saja. No more than that. Gitu. Tapi kan baru-baru ni dengar cerita Eddie Ashraf pergi tengok konsert di luar negara. Tapi bukan seorang. Beliau bersama seseorang, iaitu Dian Tricia. Eddie turut memaparkan keakraban hubungan mereka di media sosial Tuan Nasha. Difahamkan Dian ni dia terbang ke New York, Amerika Syarikat pada minggu lalu sempena dengan pelancaran sebuah produk jenama popular sebelum ke London. Tapi kan perkongsian tu membuatkan rata-rata warganet tertanya-tanya hubungan dua-dua pelakon ni ada apa-apa ke? Biasalah tu kan. Sementara itu, terdapat juga netizen yang mengecam dua pelakon itu kerana tidak menjaga batas pergaulan antara satu sama lain. Jadi mengenai Eddie dan juga Amelia pula, baru-baru ni dalam bulan Julai macam tu, mereka seperti dah bagi hint yang macam dah
putus hubungan. Dekat laman sosial lah ni. Ya, sebab masing-masing dia macam upload posting macam tengah sedih, tengah kecewa. Jadi adalah tu kot kan. Gitulah manusia. Biasalah tu Nasha bersedih. Itu semua kan. Eddie juga dikatakan bertindak memadam foto-fotonya bersama Amelia Henderson, termasuk sepanjang mereka berlakon dalam sebuah drama tahun lalu. Tak apalah, masing-masing pun dah besar. Ada haluan masing-masing. Dia kadang-kadang bila kita rasa pasangan kita tak serasi tu, kita mungkin akan meninggalkannya. Bukan bermaksud ia satu perkara yang buruk. Betul. Kita doa yang baik je lah. Baiklah guys, berita yang seterusnya adalah berita lain dari yang lain, Nasha. Sebab saya pasti isu ni tidak dilaporkan di mana-mana stesen TV kecuali OBTV. Dahsyat kan? Ia mengenai seekor ayam yang disaman oleh jiran disebabkan dikatakan telah menceroboh keharmonian kejiranan mereka. Lain macam dan cerita kali ni. Jadi nak dijadikan cerita, ada sepasang suami isteri dekat Jerman ni, dia memfailkan kes mahkamah terhadap jiran mereka ni. Sebab apa? Gara-gara tak tahan mendengar kokokan ayam jantan yang dipelihara oleh jiran dia ni. Rasanya jiran tu macam dah pendam lama sangat sebab sampai hantar ke mahkamah ni. Makan tahun ni dia punya dendam. Memetik laporan Auditi Central, Friedrich Wilhelm 76 tahun dan isterinya Jutta mendakwa bahawa mereka tidak dapat berehat dengan tenang. Okey, kerana ayam itu berkokok sehingga 200 kali sehari. Wow. Nak bawa pergi ke kes mahkamah kan kena ada bukti yang semua kena ada numbers and facts. Betul. Faham. Betul juga tu kan. Ayam jantan yang bernama Magda itu mula berkokok sekitar pukul 8 pagi. Biasalah ayam kan. Pagi-pagi. Dan kemudiannya dia tidak akan berhenti berkokok sehinggalah dikurung semula dengan ayam-ayam lain pada waktu senja. Bayangkan tu siang tu kalau nak berehat memang dengan kokokan ayam 200 kali. Tak berhenti bercakap ayam ni. Ayam ni kuat. Betul, Ayam ni kuat bercakap. Pasangan itu juga dilaporkan telah merakam bunyi kokokan haiwan tersebut sebagai bukti mahkamah. Menurut peguam mereka, Thorsten Gisake, ayam jantan yang aktif seperti Magda sepatutnya tidak boleh berada di kawasan perumahan yang tenang seperti itu. Dia macam special case sikit ayam ni. Ya, benar. Ayam ni mungkin dia punya bunyi tu. Bunyi dia lain macam. Jadi kalau you nak tahulah Dan, 2 tahun lalu pernah dilaporkan ada seorang jiran ni yang terpaksa pindah terus keluar daripada rumah dia tu. Sampai pindah. Sebabkan kokokan Magda ni lah. Dahsyat. Sampai pindah orang tu. Tapi nak tahu tak sebab apa? Sebab bunyi kokokan Magda pernah diukur dengan keputusan yang menghasilkan 80 desibel ataupun bersamaan dengan bunyi bising restoran atau jalan raya yang sesak. Sebab itulah orang marah. Itu sahaja OBTV untuk kali ini. Kepada anda yang nak baca artikel-artikel menarik, boleh pergi ke website www.obulan.com. Dan kalau korang nak tengok video-video yang best pula, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami di Obulan Official. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kami juga di Obulan Official. Saksikan OBTV setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Daniel Nawawi. Saya Nasha Nazari. Kita jumpa lagi. Bye. Bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.